Kakak! Kak, buka pintu bilik, Kak! Kakak! Kakak, buka pintu bilik, Kak! Kakak! Hello? Hello, Abah. 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 Ada benda terjadi kat kakak, Abah. Balik sekarang, Abah. Balik sekarang, Abah. Tolong, Abah. Pendengar Ya 897, itulah dialog yang dikirimkan membuka kisah yang pertama pada tengah malam ini dari Encik Harun. Beliau seorang pemandu teksi, bertugas pada shift malam. Pada malam ini dimaksudkan, anak lelakinya, anak bungsu menelefon, meminta bantuan supaya balik segera. Kisi anak saya telefon dengan nada suara dalam keadaan ketakutan dan sedang menangis. Anak lelaki bungsu saya. Sambil itu saya dengar dia ketuk pintu. Suruh kakaknya buka pintu. Bila saya tanya kenapa, dia tak boleh cakap. Dia panggil saya Abah. Abah balik sekarang, bah. Cepat, bah. Kakak, bah. Jadi saya yang ketika itu berada agak jauh dari rumah. Pendengar Misteri Jam 12. Kata Encik Harun, saya tinggal di lorong Buangkok. Dan pada malam yang dimaksudkan, saya berada agak jauh dari kawasan rumah saya. Waktu kejadian ini berlaku, saya berada di Chua Chu Kang. Baru saja saya turunkan seorang penumpang. Tapi nasib baiklah Kisi, penumpang dah diturunkan, barulah panggilan saya jawab. Jadi bila saya jawab panggilan itulah dialog yang saya kirimkan pada kiriman awal email ini untuk Kisi bacakan kepada pendengar Misteri Jam 12. Rakan-rakan MJ12, Encik Harun kata saya memandu pulang ke rumah dengan fikiran yang berkecamuk, dengan perasaan yang tak tenteram. Tak tahu apa sebenarnya yang berlaku. Saya tidak ada isteri. Isteri saya meninggal dunia 2 tahun yang lalu. Pendengar Misteri Jam 12. Apabila saya pulang ke rumah, saya dapat lihat anak saya masih mengetuk pintu bilik dan anak lelaki saya terus menunjukkan dan menuju ke arah saya. Kemudian kata kakak dalam bilik. Rakan-rakan MJ12, saya cuba tendang pintu beberapa kali sampai pintu bilik anak saya terpecah dan ternganga terbuka luas. Kisi, sampaikan jiran sebelah dan jiran bawah naik. Berdiri depan pintu rumah, ada yang terjenguk-jenguk. Ada juga jiran sebelah masuk ke dalam. Jiran sebelah saya masuk ke dalam nak berikan bantuan. Bila saya masuk dalam bilik, anak perempuan saya, Kisi, apa dia tengah buat tahu tak? Rakan-rakan MJ12, anak gadis Encik Harun sedang mengambil kain batik lepas yang digunakan ketika arwah meninggal dunia yang ada dalam almari. Dia ambil kain batik lepas, dia bungkus badannya. Bila saya masuk, badannya Kisi yang hairan dah macam orang yang dikafankan. Ayu. Astagfirullahaladzim. Kisi, saya, anak saya, jiran saya yang masuk melihat keadaan anak saya, kami terperanjat. Kisi, bagaimana seseorang boleh bungkuskan badannya begitu ketat kain yang dipakai? Kalau kita yang bungkus diri kita sendiri, tak mungkin kita boleh buat serapi yang anak saya buat. Dari kaki sampai ke badan, dan memang cantik, nampak wajah, nampak kepalanya saja. Rakan-rakan MJ12, Encik Harun katanya fikiran saya tak tenteram melihat keadaan anak saya yang cukup menakutkan. Kisi, apabila saya sentuh kain batik tersebut, baru nak buka,
Dia tengok saya. Dia menjeling. Dan dia cakap sesuatu. Saya tak faham dalam bahasa apa. Dia cakap sesuatu dalam bahasa yang mana saya tidak faham. Kemudian, saya panggil seorang rakan sahabat saya, kata Encik Harun. Beliau adalah seorang ustaz. Datang ke rumah. Ustaz tersebut sejam kemudian datang ke rumah saya. Meminta saya air. Rakan saya meminta saya air. Di air tersebut dia bacakan sesuatu. Kemudian dia suruh saya sapu di muka anak. Mula-mula anak saya seolah-olah memberontak. Tak nak disapu mukanya. Rakan menekan badan. Tetapi walaupun di kafan kedua-dua tangan tak digunakan, bila dia merontah tu Casey memang cukup kuat. Teman-teman misteri jam 12. Dipendekkan cerita, kata Encik Harun. Anak saya terkena sampukan pembuatan pocong. Ini setelah saya, anak lelaki anak gadis, balik kampung 2 minggu yang lalu di salah sebuah kawasan di Melaka. Bila berada di sana, kami telah pun kunjungi ataupun menziarahi orang meninggal. Dan saya tak nak cakap tentang arwah yang pergi, tetapi ada sesuatu yang tak kena dengan arwah. Dan anak saya, anak gadis saya macam ibunya, cukup sensitif. Senang nampak, senang terkena. Teman-teman misteri jam 12, nasib baiklah rakan saya dapat menyelamatkan anak. Kalau tidak, dia akan jadi sama macam ibunya. Itu saja kisah, terima kasih. Pendengar Ria 897, itulah kisah yang pertama telah pun saya sampaikan, kiriman email dari Encik Harun, seorang pemandu teksi yang bercerita tentang gangguan yang terkena pada anaknya. Gangguan yang diberi nama dalam kisah ini adalah sampukan pocong ataupun gangguan pocong yang dikatakan oleh Encik Harun. Dan ibunya, katanya arwah ibulah dengan anak gadisnya mempunyai persamaan. Persamaannya mereka dua-dua ni adalah seseorang yang sensitif. Anda fahamlah apa arti sensitif dalam arti kata misteri, di mana dikatakan ibunya sedang nampak, anaknya sedang nampak, sedang terkena gangguan dan sebagainya. Mungkin ada di antara kita dilahirkan, itu adalah mungkin boleh disifatkan satu pemberian anugerah, ataupun mungkin itu juga boleh disifatkan sebagai satu kekurangan yang diberi, yang dimiliki. Oleh kerana boleh ternampak sesuatu, ada yang anggap sebagai satu bebanan. Ada juga yang menganggap bila boleh ternampak sesuatu makhluk ataupun menggunakan mata halus kita, ini ada yang menggunakan ia sebagai satu kesempatan untuk berhubung. Adakah kisah yang dikirimkan oleh Encik Harun? Mungkin isterinya meninggal dunia akibat ini, saya tak pasti sebab dia tidak beritahu dan banyak perkara yang dirahsiakan. Pendengar misteri jam 12, saya akan teruskan kisah selanjutnya, dan kali ini kisah tentang seorang lelaki ataupun seorang pemandu teksi. Pemandu teksi lagi Kalau Cik Harun tadi pemandu teksi, yang ini juga pemandu teksi yang berkongsi pengalaman kisah misteri beliau. Dan kisahnya tentang apa? Kita teruskan rancangan MG12 bertemankan saya, Casey. Baik, berikut kisah seorang pemandu teksi yang ingin dikenali sebagai Abang Man Samri. Abang Man Samri berkongsi peristiwa pengalaman, katanya, apa kabar Casey? Juga penggemar rancangan MG12. Terutama sekali, Abang Man ingin beritahu, sekarang ini Abang Man dah tak mendengar rancangan Casey menggunakan radio dalam teksi. Malah kalau memandu di waktu malam, bertugas memandu teksi, Abang Man akan sumbat earpiece di telinga. Kenapa agaknya, mesti Casey tanya. Inilah kisah yang ingin Abang Man sentuh. Casey dan pendengar misteri jam 12. Abang seorang pemandu teksi, saya gunakan Abang Man nama ringkas. Abang Man seorang pemandu teksi dan bertugas permanent malam. Ini bermaksud Abang Man akan ambil teksi sekitar pukul 5.30 petang dan akan memandu sampai esok pagi 5.30 pagi. Teksi akan dipulangkan kepada driver selanjutnya.
Jadi dari 5.30 Abang Man akan memandu, kadangkala bila terlampau penat, pukul 3, pukul 4 dah balik berehat. Sebab tempat yang Abang Man serahkan teksi adalah kapak rumah Abang Man. Abang Man memang bertuah mendapat relief driver Abang Man yang katanya di sini bertugas, yang katanya di sini tinggal di tempat yang sama dengan Abang Man. Jadi rakan-rakan pendengar misteri jam 12. Ketika Abang Man sedang mendengar rancangan Casey, waktu itu memang teksi Abang Man kosong, tidak ada penumpang. Ingat lagi waktunya, 12.30 tengah malam. Sedang dengar Abang Man kuatkan suara Casey. Betul, kuatkan suara, maklumlah teksi tak ada orang, dan nak rasa feel mendengar rancangan misteri jam 12. Dalam keadaan memandu di waktu malam, mata tengok kiri kanan mencari penumpang. Kita ni pemandu teksi, kalau memandu di waktu malam, mata kita ni lebih pantas. Sebab nampak orang tepi jalan, kita akan hampiri dari jauh, hidupkan high beam ataupun kita akan horn dengan harapan orang itu akan naik teksi kita. Sebab susah nak dapat penumpang di waktu malam, melainkan kalau kita berada di bandar, katanya daerah ataupun kawasan town. Situ memanglah kadang-kadang orang malam-malam pergi kelab baru balik. Tapi kali ini Casey, bila berada di bukan kawasan bandar, memang kadang-kadang orang nak menyeberang jalan pun kita fikirkan nak naik teksi. Jadi ini berlaku bila Abang Man menjemput seorang budak perempuan muda. Dari jauh nampak dia diri tepi jalan. Dari jauh Abang Man flash high beam beberapa kali, dia masih tak bergerak. Jadi kalau orang berdiri tepi jalan, kata Abang Man, orang tu tak bergerak, ini bermakna dia tak nak menyeberangi jalan. Kalau dia nak seberang jalan, mesti tak ada kenderaan, dia dah lakukan apa yang dia niatkan. Jadi pendengar misteri jam 12, dari jauh Abang Man terus sampai depan budak tu. Abang Man tunggulah, budak tu pun buka pintu masuk dalam teksi. Abang Man pelankan suara, tapi masih dengar lagi perlahan-lahan. Kemudian Abang Man tanya. Abang Man pusing belakang, budak Melayu lah. Adik nak ke mana? Dia kata pada Abang Man, saya nak pergi Boon Lay bang. Okeylah. Jadi rakan MJ12, Abang Man berada dekat kawasan Chua Chu Kang. Saya tak nak sebut nama tempatnya yang lebih terperinci. Ada alamat semua Jadi memandu pergi ke Boon Lay menggunakan Jalan Bahar Casey. Jalan itu tempat Polis Akademi yang baru. Itulah jalan shortcut dari Chua Chu Kang nak pergi Boon Lay. Tapi jalan shortcut itulah Casey yang banyak tapak tanah perkuburan. Islam, bukan Islam pun ada di sana. Bila memandu ni, budak ni terus bersuara. Pada mulanya dia senyap. Sepanjang perjalanan Abang Man sedang mendengar MJ12, dia senyap duduk di belakang. Kemudian dia cakap apa Casey? Bila sampai dekat tapak tanah perkuburan Yahudi, ketika itulah dia bersuara. Abang, berani ya bang dengar cerita-cerita macam ni, jalan tempat macam ni? Oh, abang dia biasa dengar malam-malam macam ni. Ya ke? Abang berani Abang turunkan saya kat sini lah, dah sampai rumah saya. Casey, pendengar Ria 897. Bila Abang Man dengar budak tu cakap macam tu, tak berani toleh Casey. Sebab secara natural ataupun secara alami, bulu roma kita terus meremang, bulu tengkuk meremang, menandakan ada sesuatu yang tak kena. Bila berhenti betul-betul dekat tepi bus stop, belakangnya kubur Yahudi, Abang Man berhentikan teksi. Tapi tak dengar pun orang buka pintu teksi. Lama Casey, lebih kurang 3 hingga 4 minit. Tak gerak-gerak. Mulut komat kamit, radio Abang Man dah matikan. Abang Man cekalkan hati, kuatkan semangat. Bila nak toleh belakang, mulut tak putus-putus baca surah. Baca dan baca sambil perlahan-lahan toleh belakang. Tengok dekat belakang teksi tak ada orang. Abang Man masuk gear 1, pecut Casey selaju-lajunya.
tinggalkan kawasan itu, rakan-rakan MJ12. Bila sampai dekat simpang, Abang Man nyaris-nyaris berlanggar dengan motosikal sebab Abang Man tak perasan lampu merah sebab dah terlampau takut. Nasib baik budak tu dapat elak. Abang Man berhenti. Tengok budak tu, abang minta maaf sampai dia marah. Kemudian dia kata, "Pakcik ni apa ni? Pandu tempat macam ni, nampak hantu apa?" Nak jawab pun tak boleh. Dia bukan seorang ramai kisah budak-budak motor. Mungkin malam tu sedang buat adventure, saya tak pasti. Tapi kisah itulah peristiwa yang menyeramkan berlaku pada saya. Terima kasih dan selamat tengah malam kisah. Okey, rakan misteri jam 12, itulah beberapa kisah dari pemandu teksi berkongsi pengalaman. Antaranya Abang Man yang tadi berkongsi peristiwa nampak budak tu dia jemput naik teksi. Dalam perjalanan tu budak tu mula-mula diamlah senyap. Dia makin seronok lah dengan MJ12. Wah, dia bersuara. Seram pula tak tahu sejauh mana kebenaran. Ingatlah, setiap kisah hanya satu hiburan. Dan kadang-kala perkara yang berlaku ini andaian pendapat pandangan saya lah. Benar atau tidak tak pasti. Tapi kadang-kala benda yang berlaku ni bukan dalam keadaan kita ni sedar. Mungkin dalam kita hayal. Kita hayal lah, kita ingatkan kita jemput ada jemput penumpang naik kenderaan, naik teksi kita. Jadi jangan anda fikirkan, anda jangan bayangkan secara fizikal memang benar ada orang naik teksi. Mungkin kadang-kala dalam minda kita penat. Bila kita penat ni, kita akan mulalah ternampak nak memandu teksi di waktu malam ni. Mula ternampak orang depan. Kita pun rasa kita ambil seorang penumpang dan kita rasa kita macam berkomunikasi dengan sesuatu lah. Walhal mungkin itu adalah minda kita yang telah pun imagine ataupun terbayanglah sesuatu. Jadi entah benar atau tidak, MJ12 hanya hiburan. Kita akan terus dengan kisah selanjutnya. Yang ini akan saya kirimkan daripada Kamariah yang berkongsi peristiwa pengalaman yang menyeramkan. Katanya, Kamariah, apa kabar Casey dan juga pendengar misteri jam 12? Nama saya Kamariah. Saya ingin berkongsi satu peristiwa yang berlaku di rumah saya. Dan ini berlaku di rumah saya di kawasan Bishan, Casey. Karena Kamaria, saya tinggal di Bishan. Dan Casey, untuk pengetahuan Casey, Bishan ini dulu adalah sebuah tanah perkuburan Cina. Cuba Casey bayangkan, Bukit Brown, kata Kamaria, Bukit Brown yang baru-baru ini telah pun diumumkan. Kubur-kubur di Bukit Brown akan digali dan akan dipindahkan ke tempat yang lain. Dan kemudian Bukit Brown akan dijadikan sebuah tapak tanah pembangunan, bangunan privat. Sebab itu prime land. Jadi, begitu juga dengan kawasan Bishan dahulu, sama macam Bukit Brown. Semua kubur Cina. Dan pendengar Ria 897, kubur-kubur di sini telah pun digali dan dialihkan ke tempat yang lain, kata Kak Kamaria. Kakak antara penduduk yang terawal yang duduk di sini. Dari harga rumah murah sampai melambung tinggi, begitu lama Casey. Dulu, kawasan ni memang sunyi sepi. Sampai ke saat ini pun, kalau Casey datang dekat kawasan Bishan Street, tak nak sebutlah katanya di sini memang sunyi sepi. Kebetulan Casey, rumah kakak ni betul-betul lah terletak di belakang Bishan Park. Di situ ada paya ataupun ada longkang yang besar. Setiap malam, kakak akan kadang-kala terlihat, ternampak, terdengar sesuatu yang menakutkan. Dan inilah kisah dari Kak Kamaria. Sewaktu perkara ini berlaku, kakak sedang berdiri di tingkap dapur. Katanya, jadi bila dari tingkap dapur rumah kakak ni boleh nampak belakang Bishan Park. Rakan-rakan MJ12, kisah yang menakutkan ini berlaku apabila kakak terpandang ada sesuatu dari jauh nampak macam burung bangau.
warna putih dan tinggi. Memang kawasan itu banyak burung bangau ataupun burung yang dikenali sebagai crane yang ada di sana. Jadi dari jauh tengok burung tu seekor lah. Tidak ada rakan-rakan yang lain. Jadi bila perhatikan betul-betul, bentuknya macam manusia, Casey. Kakak pun naik takut. Terus kakak tak berani tengok lagi. Siapa yang nak tengok, Casey? Cik Pon, Polong. Casey berani tak? Tanya Kak Kamaria pada saya. Baiklah, nanti saya jawab. Tapi kita teruskan kisah dari Kak Kamaria. Bila dah ternampak benda tu macam lain macam, kakak pun masuk, terus tutup tingkap. Masuk ke dalam bilik, suami sedang nyenyak tidur. Anak kakak sedang menonton TV. Waktu tu dah 11 lebih malam. Kakak pun masuk dalam bilik. Kemudian baru nak baring, kata Kak Kamaria, terlupa pula kakak kena makan ubat kencing manis. Jadi kakak pun keluar dari bilik, masuk ke dapur, ambil air, ambil ubat, makan ubat. Entah sedang kakak berdiri dekat dapur, sedang makan ubat, tiba-tiba dengar tek, 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 tek. Macam biasa, bila kita dengar sesuatu di belakang mengetuk, kita toleh. Pendengar Ria 897 FM, Casey, bila kakak toleh ke belakang, ya Allah, Casey, benda tu, Casey, dekat tingkap. Alat-alat nampak kepala saja, tapi tak nampaklah kesemuanya. Kakak pusing sekali, ternampak kakak pandang balik ke depan. Pandang balik ke bahagian depan rumah. Sedang nampak anak sedang duduk di sofa. Kakak pun letak cawan atas singki air. Kakak buka lampu dapur, tak tutup. Awal tadi bila masuk dapur lampu ditutup. Kali ini kakak buka, biarlah lampu dapur terang benderang. Kakak pun teguh anak kakak. Ayu, dah pergi tidur, dah malam ni. Kuatir Casey, takut anak kakak ternampak. Bila dah menegur anak, kata Kak Kamaria, kakak berjalan menuju ke arah bilik. Sebelum sampai bilik kakak, kakak akan nampak bilik anak dulu. Jalan depan bilik anak, astagfirullahalazim, kata Kak Kamaria. Casey, anak kakak dekat dalam bilik sedang tidur. Ya Allah, kakak toleh belakang. Atas sofa tak ada orang. Meremang bulu rumah, Casey, malam tu. Masuk dalam bilik, suami masih sedang tidur. Kakak tak boleh lelapkan mata. Sepanjang malam golek kiri, golek kanan, sampailah penat, barulah kakak boleh pejamkan mata. Rakan-rakan MJ12, itulah satu kali dan pertama kali kakak ternampak sesuatu dekat longkang Bishan Park. Terima kasih, Casey. Selamat tengah malam kepada semua pendengar Misteri Jam 12. Itu dia rakan MJ12 tapi sekarang saya difahamkan Bishan Park ni dah pun menjalani kalau dulu masih betul, masih saya rasa saya alami lah. Mungkin untuk pendengar-pendengar dari Malaysia dan dari mungkin Brunei, dari Indonesia yang mungkin tak tahu, Bishan Park ni adalah sebuah taman, tapak tanah taman ni, dan ia lebih pada memanjang lah. Lebarnya tidak begitu lebar sangat, tapi dia memanjang. Saya tak pasti berapa panjang Bishan Park taman ni, dan ini tempat rekreasi di mana dalam Bishan Park tu sendiri mempunyai kolam ikan, ada juga tempat riadah, juga anda boleh berlari-lari anak, ada trek basikal, ada juga Bishan Park tu tanahnya tak rata, ada bukit, bukit bukau lah, ada bukit yang kecil, yang besar, dan basikal kalau kayu tu naik bukit, turun bukit, ada belok lah, macam tu lah. Jadi trek basikal tu ada bercabang lah, boleh ke kiri, ke kanan, dan tempat tu memang ditutupi penuh dengan pohon-pohon. Dari satu tapak ni ada pohon, ada pokok, banyak pokok lah. Pokok yang kecil, pokok yang besar. Jadi beberapa tahun, lebih kurang 10-15 tahun yang lalu, itulah keadaan Bishan Park. Bila waktu malam, waktu petang, waktu pagi pun matahari susah nak masuk lah. Sebab apa? Banyak sangat pokok.
Jadi cuba anda bayangkan, kalau mungkin cerita yang diceritakan ini berlaku pada zaman itu, jadi itulah Taman Bishan Park. Tapi walau macam mana pun dalam Bishan Park tu juga ada tempat duduk lah, bangku-bangku yang disiapkan. Dan kalau anda ke sana tu mesti adalah malam-malam ni kekasih-kekasih yang akan ialah berada di kawasan tu. Biasalah kalau dah dihasut oleh syaitan ni, duduk berduaan, berdating, nampak. Jadi itulah kawasan Bishan Park. Ya, tapi sekarang ni image dah berubah, dipanggil ada facelift lah, di mana kalau sekarang anda ke Bishan Park, banyak pokok dah ditebang. Jadi ada juga pokok-pokok lah, pohon-pohon yang menghiasi Taman Bishan Park tersebut. Dan dah cantik lah, tapi jarang lah dan satu kawasan ke satu kawasan Bishan Park tu tidak selebat dululah pohon-pohon yang ditanam. Jadi lebih jarang dan lebih senanglah kita nampak dari jauh. Kalau matahari pun senanglah memancar masuk macam itulah. Jadi kisah ini berlakulah di sebuah kawasan di Singapura yang dinamakan Bishan Park. Dan dahulu saya difahamkan dari kisah ini dan beberapa teman yang lain, itu merupakan tapak tanah perkuburan orang Cina, bangsa Cina. Baik, memang seram kisah akak kita yang bernama Kak Kamaria. Terima kasih di atas kiriman anda. Bagus. Ada orang ternampak sesuatu, mungkin dia rasa macam lain macam. Benda tu mungkin bukan manusia, dengan segeralah dia masuk. Terlupa pula nak makan ubat kencing manis. Masuk dapur balik, benda tu dekat tingkap. Katanya tak nampak jelas, tapi nampak macam kepala orang yang tidak berbadan di tingkap dapur. Dia pun apa lagi, nasib baik sempat makan ubat. Masuk bilik. Itulah kisah. Terima kasih. Baik, yang lain boleh cuba tembusi bilik siaran di 669-11897. Rakan-rakan MG12, kita akan teruskan dengan kisah misteri dalam rancangan MG12 bertemankan saya Casey di Ria 897 FM. Hello, apa khabar? Selamat tengah malam. Siapa bercakap ni? Hairil, dan Tampines. Tampines. Dan anda pernah singgah Bishan Park tak? Tak pernah. Tak pernah Jadi kisah anda tentang apa, Hairil? Silakan. Kisah saya ni bukan di Singapura lah. Okey. Di Bintan. Ini bercuti dengan keluarga ke dengan teman? Pergi dengan kawan-kawan. Apa yang berlaku di Bintan? Silakan. Kita tengah pergi on the so-called like resort vacation lah. So kita orang pergi sana untuk pergi pancing, pergi beriadah lah, holiday. Sama kawan kita ada dalam 8 orang. So satu hari tu kita orang semua plan nak pergi tempat yang betul-betul yang kita orang fikir adventure. So kita orang pergi tempat ni namanya Pulau Hantu di Bintan. Apa hantu? Pulau Hantu. Bintan. Okey. Kita pun dah sampai sana pukul 5.30 petang. Lalu ribut. So kita kemah kita untuk tidur dan overnight di situ lah. Tapi yang sayangnya tempat situ tak ada tandas. Tak ada tandas. Okey. So saya ni tengah ada hajat nak diselesaikan lah. So saya pergi tempat depan situ ada satu hutan gelap, tak ada lampu. Saya pun bawa torchlight dengan satu member saya. Jadi saya pergi sana, lepas hajat, saya letak torchlight ke bawah. Tapi saya tengah bawa nak buka seluar saya ni, makhluk tinggi berselendang waktu tempat saya. Berapa tinggi tu? Tinggi macam pokok ke macam mana? Tinggi macam pokok kelapa. Okey. Woi, itu hantu galak. Perhatikan saya. Saya tak sabar. Saya macam tak sabar nak lari. Tapi tak boleh. Melekat. Kaki saya macam melekat. Kawan saya lagi terus pingsan. Saya pun bangun diri, baca kalimah Allah. Saya pun terus ambil kawan saya tu, saya terus lari. Lepas tu, lepas kejadian itu saya tak dengar siapa. Tapi kawan saya pingsan, dia pun tak boleh cakap apa-apa. Jadi kita orang diam sampai pukul pagi subuh. Subuh bot sampai ambil kita orang. Jadi when kita sampai tempat Bintannya resort tu, saya bertanya pada satu penghulu kampung ni. Nama dia saya masih ingat lagi, Jiwo. Dia berkata, saya tanya pada dia, bang, tempat penghantu tu ada kisah ke? Dia pula berjawab, ya memang ada kisah. Tapi kenapa dek? Saya tak ada apa bang. Saya diam je.
Lepas tu kita orang makan tengah hari, dia pula menceritakan segala kisahnya di misteri di Pulau Hantu. Sejarah di sebalik pulau tu lah Apa-apa yang dicakap semua tu memang berlaku pada saya. Dia cakap itulah penunggu, kan, menunggu kekasihnya balik pada lautan. Saya pun seram, saya pun patah balik tempat Singapura. Memang panas sebab seminggu. Saya tak boleh tidur lepas 1 bulan gitu. Macam penat gitu nak bangun pergi kerja semua tak boleh. Itulah kisah-kisah. Terima kasih ya. Terima kasih, sama. Kembali, baik. Rakan-rakan MJ12. Sebenarnya awal tadi bila saya bercerita ni, tiba-tiba sedang cakap-cakap saya terhenti seketika kerana saya tengok kenapa lampu sebelah ni kelap-kelip terkejut juga babe. Jadi bila saya teruskan bercerita, apa yang berlaku bila saya terus bercerita dengan bilik sebelah lampu kelap-kelip, saya pasti akan terganggu, fikiran, emosi semua terganggu lah. Ini makan dalamnya. Jadi saya terus hentikan, saya main lagu, saya pergi sebelah tengoklah rupa-rupanya memang lampu satu tu dia kira dah gone case lah. Jadi saya terus matikan lampu. Dan sekarang ni pula bilik sebelah gelap. Sebab dalam bilik konti sebelah ni ada beberapa lampu yang menggunakan switch yang sama. Jadi satu switch ni mengawal, mungkin ada 6 lampu mengawal ke 6 lampu. Sekarang bila saya hidupkan satu switch ni, 6 lampu akan hidup, dan antara 6 lampu, satu lampu ni dia macam kelak-kelip. Jadi ini mengganggu saya. Mesti akan terpandang nak baca email pun susah. Saya matikan. Bila dah matikan, saya duduk balik tengok gelap pula. Saya pergi balik sebelah, saya matikan lagi, saya hidupkan balik. Duduk balik, mengganggu pula. Sekarang ni dah gelap balik. Tak tahulah nak buat apa. Harap-haraplah dalam gelap bilik sebelah ni, yalah, tak ada apa-apa yang mungkin saya akan imajinasikan lah. Ya, terbayang ke tak ada. Manusia ni kreatif, suka bayang benda yang tak sepatutnya dibayangkan. Pendengar Ria 897, kita akan bersama dengan seorang pendengar di ujung talian. Hello, apa khabar? Selamat tengah malam. Siapa bercakap ni? Ni Siti bercakap. Siti buat panggilan dari mana, Siti? Isyun. Dan Siti, sebelum Siti bercerita, ini ada SMS yang saya terima, datangnya daripada Kak Ramlah. Mungkin saya nak juga Siti berikan pendapat pandangan Siti lah sebelum Siti bercerita ni. Kak Ramlah bertanya, Kisi, awal tadi anak Kak Ramlah masuk dalam bilik, dan anak Kak Ramlah ni ada apa ni? Anak Kak Ramlah ni ada sedikit penyakit. Dia suka sleepwalking di waktu malam. Dia masuk dalam bilik, kemudian dia panggil, "Mama, Mama, kenapa tak tutup tingkap? Dekat tingkap ada kawan." Kemudian kakak tahu dia memang suka sleepwalking. Kakak pun pergi kepada anak kakak. Kakak pimpin tangan dia balik, duduk di atas katilnya sekarang ini, mendengar MJ12 dengan menggunakan handphone. Tiba-tiba rasa macam seram pula bila dengar kata-kata anak awal tadi. Terima kasih Kisi, itu saja tak seram tapi nak berkongsi. Kalau anda Siti Ya. Ya, kalau anda dalam situasi Kak Nura kita, apa anda buat? Saya tak tahu. Anak dia sleepwalking awak dah berumah tangga belum? Dah. Berapa ramai cahaya mata? Belum lagi. InsyaAllah satu hari nanti dapat anak yang tak sleepwalking lah ya. Baik, Siti, kisah anda tentang apa, Siti? Silakan. Apa dia? Kisah tentang apa ni? Silakan. Okey, ni bukan berlaku di Singapura. Ni berlaku di Malaysia. Sejak tu kita orang, saya, abang saya, bini dia dengan cousin. Kita orang tengah daripada Negeri Sembilan lah, highway tu kita tengah jalan dalam keadaan. Ini lebuh raya di utara selatan Malaysia lah. Ya. Silakan. Okay, tu pada waktu tu about dalam 2:03. So kita orang baru balik daripada Melaka, on the way nak balik rumah kat PD. So sejak dalam perjalanan tu kita orang macam kecoh-kecoh kat dalam kereta tu. And then on the way tu dah dekat sampai dekat PD punya checkpoint sana. Tiba-tiba kita nampak ada kereta kat belakang tau. Just behind us. So the headlight tu dia buka tu terang. And then from the rear mirror tu kita orang semua nampak. Then me and my kakak ipar pusing tengok. Then kita orang macam kereta ni dah lama mengikuti kereta kita orang.
So abang saya cadangkan kita stop kat tepi. So after that kita stop. Tapi bila kita pandang belakang, kereta tu tak ada. And then macam terkejut. And then lepas tu bila kita orang carry on jalan lagi, then dalam masa 10 minit itu nampak lagi ada kereta tu kat belakang. And then after that macam pelik lah. So kita orang tiba-tiba yang kakak ipar saya ni dia boleh nampak. So atas bumbung kereta tu kita dengar ada bum bunyi. Macam ada sesuatu duduk kat atas kereta tu. Tapi yang bawa kereta tu my sister. Dia dah takut seram. Dia lemah semangat. So abang saya cakap pandu je, jangan tengok, jangan heran apa-apa. Dan after tu I think dalam 20 minit ada kita dengar bunyi tu. And then bila kita jalan all the way, kereta hitam kat belakang kita juga. Dia punya lampu headlight dia on off. And then sekali saya cakap sekali bila kita orang stop tu kat kereta tu, kita stop pasal abang saya macam dia kuatkan iman dia nak tengok apa kat atas bumbung kereta. Bila kita berhentikan itu kereta kat tepi, kita dengar ada pompa menyala at the end. So bila abang buka, kita nampak ada batu nisan kat atas kereta tu. So after that abang pun tak tahu apa nak buat. So kita orang tak pegang apa-apa, kita orang balik. Once kita orang balik tu dekat rumah saudara, kita call pakcik kita. And then dia cakap jangan bawa kereta masuk rumah, stop dekat luar pagar tu. Bila kita dah sampai, kita stop, pakcik kita yang katakan dia macam ustaz juga, dia datang, dia nampak kereta, nampak atas kereta bumbung tu ada batu nisan. Dia angkat entah apa, dia baca. Dia tanam kat jauh daripada rumah yang kita ada tu. Dan lepas tu dia suruh kami semua cuci kaki, cuci tangan, cuci muka. Dia bacakan air, semua orang minum. Malam tu kita orang tidur, adik saudara saya yang kecil lagi, umur dia dalam usia 4 tahun, dia kena ganggu dalam rumah tu. Lepas tu panggil 2-3 ustaz daripada masjid yang berdekatan tu. Diorang kata benda ni actually mengikuti kakak saudara saya yang lemah semangat ni. So lepas berapa banyak kali ubat-ubat dengan minumkan, baca-baca, alhamdulillah benda tu dah tak ada lagi sekarang. Itu kisah ini di Lebuh Raya lah. Dan bila sampai rumah tu seolah-olah benda tu ikut Ya. Terima kasih Siti. Sama-sama. Kembali pendengar Ria 897. Saya akan teruskan kisah selanjutnya. Ini datangnya daripada Azwan dan isterinya ingin berkongsi satu peristiwa. Katanya Azwan, ini kiriman SMS saya nak bacakan. Terima kasih Kisi kerana berkongsi pengalaman di Bishan, dan ini mengingatkan saya dengan isteri tentang satu perkara berlaku di Bishan Park. Di sana ada sebuah McDonald, ataupun restoran makanan segera. Jadi bila sampai di sana, saya dengan isteri dari jauh memang nampak. Jadi nampak ada 2 budak perempuan sedang duduk. Kami pun menghampiri restoran makanan segera tersebut. Bila sampai, duduklah. Tak terfikir pun yang tempat tu tutup. Sebab kami pergi pada hari itu, kalau tak silap saya, hari Rabu. Jadi bila duduk dekat kawasan tu, confident Kisi. Saya tanya isteri saya, awak nak makan apa, saya belikan. Jadi kemudian sedang isteri saya nak pesan, nak suruh tempat, isteri pun cakap, bang, tempat ni kan dah tutup. Rakan MJ12, waktu itu beliau dan isteri sedang berada betul-betul dekat kawasan luar. Pusing balik tengok dalam kawasan tu, yang tadi dia nampak ada 2 budak perempuan sedang duduk, tiba-tiba hilang Kisi. Terperanjat saya dengan isteri. Kami pun tinggalkan kawasan tu. Kami tinggal di belakang blok saja, tapi tak tahu pun yang restoran makanan segera yang saya sebutkan tadi hanya beroperasi 24 jam pada hujung minggu. Pada hari-hari biasa tidak beroperasi.
Dengar-dengar khabar, atas sebab-sebab tertentulah, sebab itulah restoran makanan segera di Bishan Park hanya buka pada hujung minggu sahaja. Sedangkan kalau dia buka hari biasa pun, ramai penduduk berdekatan akan datang. Tak nak ke bisnes. Yang ini daripada pendengar kita yang kirimkan SMS pada saya. Daripada ini apa ni? Mana ni Boy Sacok katanya. Nama kencang. Apa khabar bro KC? Nama saya dia gunakan aku lah. Saya gunakan nama yang lebih beralas sikit lah. Boy Sacok kata, KC saya ada pengalaman peristiwa yang ingin dikongsi sama. Saya pernah ajak ini kata ganas ni perempuan cakaplah kekasih ke kawan wanita saya ke teman wanita saya ke, sedap sikit Boy Sacok kata Boy Sacok, saya pernah ajak teman wanita saya menunggang motosikal dan waktu itu sebenarnya kami seramai 6 orang lah, ada 3 motosikal masing-masing dengan perempuan bukan dengan teman wanita masing-masing, kata Boy Sacok, nak pergi riding dan kami pergi adventure. Tapi bila tiba malam yang nak keluar, 2 motosikal iaitu 2 rakan saya dah tak jadilah, semua back out, tak tahu kenapa. Jadi tinggal saya dengan rakan ataupun teman wanita saya. Jadi pada mulanya memang tak nak pergi. Apabila pergi makan malam, selepas makan malam tanya nak pergi mana, nak balik rumah pun katanya masih awal baru keluar. Jadi pusing-pusing lah, kami pusing mula-mula, beranikan diri pergi tempat-tempat yang tak berapa seram lah. Antaranya kami kunjungi kawasan dekat Bukit Brown, tapi tak masuk dalam KC, hanya lalu saja dekat Kiam Hock Road. Jadi bila lalu dekat kawasan tu dah mula seram meremang. Katanya kawan wanita saya ni duduk di belakang. Pada mulanya okey macam biasa, tapi bila dah masuk dekat Kiam Hock Road tu, dia peluk seerat-eratnya KC. Dalam perjalanan katanya gua pun goyang nak buat apa kan. Dan perempuan kat belakang nak kena jaga juga anak orang. Jadi oleh kerana dia dah takut, pusing belakang. Bila pusing belakang, nak tanya, you okay ke tak? Kata Boy Sacok, bila toleh motosikal tu, keadaan motosikal bergerak tu agak perlahan sedikit. Kata Boy Sacok. Jadi bila perlahankan motosikal sebab nak toleh belakang, nak tanya dia okay ke tak. Sedang toleh, alangkah terperanjatnya dekat belakang road yang baru kita lalu, KC, ada orang sedang berdiri di tengah-tengah jalan. Bila ternampak, hampir-hampir hilang kawal motosikal. Motosikal wobble ataupun motosikalnya seolah-olah tak dapat dikawal dengan betul. Dan tapi nasib baiklah dapat dihentikan tanpa jatuh. Bila dah berhenti, kata pada teman wanita, katanya di sini jangan tengok belakang. Kemudian terus keluar dekat Sime Road. Terus keluar Sime Road, iaitu di kawasan Bukit Timah, dan terus masuk town sebelum pulang ke rumah. Terima kasih KC dan selamat tengah malam. Wah, itu dia kisah dari pendengar kita bernama Boy Sacok. Okey. Terima kasih Jadi kalau ingin berkongsi pengalaman, kalau boleh tukarlah kata-kata ganti nama tu, jangan gunakan aku, kalau bolehlah gunakan saya. Kalau boleh perempuan janganlah gunakan teman wanita ke girlfriend ke kekasih ke, sedap sikit mata dengar, telinga dengar. Baik, kita teruskan dengan kiriman ataupun pemanggil kita selanjutnya yang tadi di Kiam Hock Road. Kata beliau. Dan seperti anda tahulah dah dilaporkan kawasan Bukit Brown, kubu-kubunya akan dikorek, akan dialihkan dan di situ akan dijadikan satu tanah pembangunan rumah-rumah privat lah. Okey, bersama dengan saya di ujung talian. Hello, selamat tengah malam. Siapa tu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapa bercakap ni? Nama saya Ali. Cik Ali buat panggilan dari mana? Saya sekarang berada di East Coast Park. Saya tengah pemandu teksi. Sedang bertugas dan anda sedang memandu ataupun dah berhenti ni? Dah berhenti lah. Pengalaman, ni awak di kisah tentang apa ni? Silakan. Okey. Semalam itu terjadi semalam. Saya ada 3 kisah. Kalau saya sempat saya ceritakan lah. Okey. Yang pertama berlaku semalam jam 1:30 pagi lah. Saya nak pergi ke Chua Chu Kang. Saya daripada Corporation Road. Jadi lepas Corporation Road Junction tu, saya belok kanan Jurong West Avenue 2. Di sebelah kiri tu bekas kubu Cina lah. Jadi tak macam mana nak kata saya terlelap, saya tak ngantuk.
Jadi dia berlaku split second je tu. Split second saya, depan saya kawan-kawan dalam 100 meter itu. Alamak. Berkeliaran. Cekak lain, jin lain, semua tengah jalan. Macam dia bukakan saya, suruh tengok. Sekejap je. Lepas tu saya sadar, saya bercakap macam mana saya nak jalan aja, tawakal dan jalan je. Itu yang kisah pertama. Kisah kedua berlaku tahun lepas dalam masa bulan Hanggigus. Saya ambil sekumpulan lah. Saya tak tahu berapa ramai yang naik, sebab dia orang tunggu di jalan ramai. Dia dah masuk dalam kereta saya, dia nak pergi 2 tempat. Satu Jurong East, satu Bukit Batok. Saya tengok cermin, belakang 3 orang. Lelaki dengan 2 perempuan, sebelah saya lelaki. Saya sampai Jurong East, lelaki turun 1 orang dia. Jadi patutnya tinggal 3 orang belakang. Saya nampak kepala 3 orang. Okey. Saya sampai Bukit Batok, 2 keluar. Dia dah bayar saya, 2 keluar. So, saya pasti yang belakang pintu saya ni tak terbuka tau. Saya 2 keluar. Saya tengok belakang, mana lagi satu dah tak ada. 2 yang keluar, saya keluar pintu. Saya keluar daripada teksi, saya tengok. Saya tengok mungkin saya perempuan lagi satu dalam mana kan. Memang saya pasti 2 orang je, lagi satu hilang. Lagi satu, ini berlaku dah lama lah kisah. Dia family one. Di sekolah, tak baik cakap lah. Kelas saya tu, singkapnya menghadap parking, yang mana parking tu digunakan untuk assembly area lah. Dan tempat entrance, main entrance. Saya duduk di sebelah, betul dekat tingkap. Saya satu hari yang pertama tu, saya perasan lah satu wanita ni, dia tengok dekat dalam tau. Nak katakan dia tengok anak dia, taklah perempuan wanita ni macam muda. Tak muda. Mungkin dia tengok adik dia. Saya perhatikan, itu saya toleh lagi, dia tengok saya lagi tau. Waktu nak balik, saya tak nampak dia balik. Saya hari yang keduanya, waktu saya nampak lagi, saya waktu recess time hujan. Jadi ibu bapa dibenarkan masuk dalam kelas, kasih kita orang semua makan lah. Saya tak ada siapa yang hantar lah. Jadi ramai semua yang ibu bapa masuk dalam kelas, kasih epok ke karipap lah. Yang wanita ni kebetulan dia masuk. Dia masuk diri dia depan pintu. Tempat sebelah pintu tu, sebelah blackboard lah. Dari situ saya perhatikan, dia perhatikan saya lah. Dari situ baru saya tahu dia sebenarnya dia bukan manusia. Sebab yang lain semua jalan tembus dia. Tembus dia. Dari situ saya dah takutan, saya diam aja. Saya bila dah keluar semua, dia hilang gitu je. Lepas waktu saya dah habis sekolah, saya nak pergi bookshop. Saya nak pergi bookshop, nak beli buku lah. Saya dah beli buat buku. Kebetulan dia ada kat situ. Tu dekat-dekat dengan saya tu. Walaupun tak apa-apa dekat lah. Sebab lorong yang nak pergi bookshop tu, dia diri kat situ. Saya perhatikan itu, saya dah tak tahu apa saya nak buat kan. Saya dah tahu dia bukan manusia kan. Saya tak jadi beli. Ada satu orang tu, satu budak ni, saya ikut dia lah. Budak tu pergi masuk air, saya pun masuk bilik air. Saya masuk bilik air macam mana hari dia tempat bilik air. Lepas saya tu dia masuk bilik air. Dan ketika itu, saya seolah berada dalam satu alam. Dia antara saya dengan dia. Daripada muka dia tu macam manusia biasa dia transform mula-mula daripada bawah hilang sampai ke muka dia. Lepas tu muka dia berubah sikit. Dia tunduk, rambut dia tu bertukar panjang sikit demi sikit. Macam saya nampak dia sikit demi sikit tunjukkan tangan dan baju dia yang koyak rabak. Kaki saya tak nampak. Tangan dia, kalau nak tahu macam mana, macam kaki ayam. Macam gitu lah jari dia. Dari situ tu, dia tak tengok saya tu.
rambut depannya tutup muka, dia tunduk. Kemudian sikit demi sikit, dia toleh gitu, Masya Allah. Barulah saya nampak dari muka dia. Sampai hingga sekarang saya tak boleh lupakan muka dia macam sebelum dia transform. Sampai dia dah transform macam muka. Bila dah jadi macam itu, terus dia hilang. Saya berada dalam keadaan yang macam biasa. Dan kebetulan tu sebelah saya beberapa budak yang tengah buang kecil lah. Terperanjat saya kat belakang dia orang. Kelang kabut dah terus lari. Ada yang kecil-kecilan. Itu je kecil. Terima kasih ya. Selamat memandu. Terima kasih. Kembali. Saya akan teruskan dengan kiriman-kiriman SMS anda. Bertemankan saya Casey dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Baik, yang ini kiriman SMS yang saya ingin bacakan. Datangnya daripada Kak Fauziah. Kata Kak Fauziah, apa khabar Casey pendengar Misteri Jam 12? Kakak ni peminat gila. Guna perkataan gila. G-I-L-E-R, gila. Rancangan Misteri Jam 12. Dan kadang-kadang bila hujung minggu tak ada MG12, kakak akan dengar Casey dari YouTube yang akan dimainkan lah daripada iPad anak kakak dan dikeluarkan dari 2 speaker sebagai teman kami memancing anak beranak dengan suami. Kata Kak Fauziah. Wah, sampai begitu sekali Dan kami akan carilah hari-hari yang mungkin kakak dengan suami tak dapat dengar kerana tertidur. Jadi kisah ini yang kakak nak ketengahkan apabila kakak memancing dengan suami dan seorang anak gadis kakak. Apa yang berlaku? Sedang kakak mendengar MJ12. Jadi bila memancing ni, suami memancing di tepi pantai. Kemah didirikan jauh dari pantai. Kakak duduk depan kemah, ada bangku. Sementara itu, Misteri Jam 12 berkumandang pada hari Ahad lah, iaitu hari Sabtu malam. Berkumandang tapi bukanlah rancangan live. Ia merupakan rancangan dari saluran YouTube yang kakak dengar. Jadi Casey, sedang kakak dengar suami dengan anak gadis kakak berada betul-betul dekat tepi pantai, sedang nak pasang umpan. Jadi awal tadi joran dah dilontar, umpan dah dilontar masuk ke dalam laut lah untuk tangkap ikan. Suami tarik balik mata kail tu untuk tambahkan mungkin umpan yang dah dimakan oleh ikan. Rakan-rakan MJ12 kata Kak Fauzia, bila Casey sedang bercerita, kakak ingat lagi. Tapi bila balik kakak cari ceritanya dah tak ada. Tak tahulah, adakah kakak salah dengar ataupun yang uploadkan kisah itu iaitu, kalau tak silap kakak namanya Short Dot di YouTube, dah pun buat turunkan audio tersebut, kakak tak pasti. Tapi bila cari tak jumpa. Apa yang berlaku? Sedang Casey bercerita, apa yang terjadi sama macam situasi yang kakak sedang alami. Casey kata anak beranak, anak dengan ayahnya berada di depan sedang memancing. Kebetulan pada ketika itu, anak kakak dengan suami berada di bahagian depan pantai sedang ambil joran nak cucuk umpan di dalamnya. Kakak terperanjat. Daripada kakak duduk sedang makan roti sandwich yang disiapkan, kakak terus terhenti. Letak roti tepi, kakak berdiri. Kemudian kakak dengar jelas Casey. Casey kata, kemudian ibunya rasa tak sedap hati berdiri menuju ke arah suami dan anak yang berada di hadapan Casey. Apa yang Casey ceritakan selanjutnya menakutkan kakak. Kakak tak buat pun apa Casey kata, tapi memang menyeramkan. Kata Casey dalam kisah di YouTube, ibunya toleh ke belakang kerana rasa tak sedap hati apabila terperasan di belakang kemah tempat mereka memancing, ternampak susuk tubuh seorang wanita sedang berdiri. Adakah itu satu perkara yang benar ataupun secara kebetulan? Kata Kak Fauzia, waktu itu bila Casey bercerita, speaker masih kuat. Kakak tak berani toleh ke belakang, terus ke depan dengan suami. Berdiri dengan suami dengan anak. Mereka dah tambahkan umpan, mereka kembali ke kemah dengan kakak. Pada mulanya tak berani nak mendongak jalan tenang-tenang pasir. Dah sampai depan kemah, tengok anak dengan suami tak ada apa-apa. Mata kakak mula berkeliaran, tengok belakang kemah, tengok tepi, kiri, kanan. Dah tak ada apa-apa. Kakak terus katanya matikan saluran YouTube di iPad anak kakak dan tanya suami, tak nak dengar lagi? Abang nanti boleh dengar lah. Katanya di sini, bila pulang ke rumah 2 hari kemudian, iaitu hari Isnin, kakak cari. Bila suami bertugas anak ke sekolah, kakak cari Casey.
Tarikhnya kakak ingat, tapi tak ada pula Casey ceritakan benda yang sama. Memang pelik, tapi benar Casey. Terima kasih. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Itu dia kisah daripada akak kita, Macam mana boleh kebetulan macam tu sampai gitu sekali? Memang tak tahulah entah benar atau tidak lah. Okey, Kisik akan saya terus baca kiriman SMS. Mungkin saya akan jawab satu pemanggil di hujung talian. Okey, sebenarnya banyak SMS saya terima setiap malam. Saya mohon maaf lah kalau mungkin malam ni saya tak dapat baca. Esok boleh kirimkan lagi. Dan kalau boleh kirimkan, sebab ada pukul 12 tepat dah kirimkan. Dan ada kadang-kadang yang mengirimkan pada saya ini memang banyak sangatlah. Jadi saya mohon maaf sebelum saya tutup tirai kalau saya tak sempat baca kiriman-kiriman anda. Hello, selamat tengah malam. Selamat malam. Ya, siapa bercakap ni? Nama saya Muhammad. Cik Muhammad buat panggilan dari mana? Dari Bedok. Silakan, ada pengalaman misteri tentang apa ni? Silakan. Okey, ni pengalaman saya ni agak aneh lah. Kan? Jadi saya nak kongsi pada pendengar misteri jam 12. Kalau teman-teman yang boleh dapat dia punya jawapan lah. Okay? Ceritanya begini. Saya ada satu rakan ni yang suka tangkap burung parrot lah. Kan? Di satu tanah perkuburan di Singapura. Okey. Jadi saya dengar-dengar tu, lepas tu saya jumpa dengan dia. Saya cakap dengan dia, okey, kalau happen tu tangkap lagi burung-burung parrot ni, kalau dapat kasihlah saya satu. Saya suka piara burung parrot, saya bilang kan. Boleh kasih jinak dan sebagainya lah. Jadi kebetulan tu dalam 2-3 hari rakan saya hubungi saya. Dia cakap, burung yang kau nak ni aku dah tangkap. Datang sini ambil. Jadi saya pun dengan semangatnya lah kan, pergi jumpa dia. Kita ambil burung parrot yang dia tangkap tu. Jadi saya dah dapat warna hijau lah. Satu colour kan, warna hijau. Agak besar lah burung parrot dia tu. Jadi saya terlampau suka sangat. Saya tahu balik kat rumah lah. Balik rumah sangka pula tak ada. Pada malam tu juga saya pergi kedai tu belikan dia kek dan sebagainya lah semua kan. Untuk taruhkan nanti burung parrot tu biasa-biasa. Jadi dah sampai ke rumah dah belikan kek semua. Saya masukkan burung parrot tu kat dalam. Sambil cerita pun saya tengokkan burung parrot tu lah. Tengok dia selesa ataupun tidak kan. Jadi hari pun dah sampai ke malam. Jadi nak masuk tidur lah. Jadi saya pun masuklah tidur. Tinggalkan burung parrot tu kat dalam kek. Dia tidur, jadi besok pagi saya harap-harap dapatlah dengar suara dia terpekau kan. Biasalah burung parrot kan bising kan. Jadi bila saya sadar pagi tu tak ada bunyi apa-apa. Jadi saya ingat mungkin tempat baru Jadi mungkin dia takut lah nak bunyi-bunyikan suara. Jadi saya keluar lah. Saya taruh burung tu kat dapur lah. Jadi bila saya keluar, saya cepat-cepat pergi tempat kes tu, saya tengok. Tiba-tiba burung tu dah tak ada lah Casey. Tapi saya pasti betul lah kan. Yang pintu kes tu saya dah lock. Tambahkan lagi yang kancing additional lah, takut nanti digigit-gigit kan. Satu bekas, maksud saya bekas dia tenang cakap macam nak lari ke, ada bulu tertinggal ke apa, tak ada kesan lah kira. Jadi sampai sekarang ni menjadikan tanda tanya. Jadi ni saya kongsi kepada misi jam 12 ni. Manalah tahu kan ada orang boleh kasih jawapan sebenarnya. Mungkin ada masalah yang sama ke sebelum itulah. Jadi itulah je lah kisah yang saya nak ceritakan. Terima kasih banyak lah. Terima kasih kembali. Selamat malam. Selamat malam. Okey, rakan misteri jam 12 setakat di sini saja. Satu SMS lah sebelum saya tutup lah lagi satu. Okey. Yang ini datangnya daripada Encik Suhaimi. Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ingin berkongsi satu peristiwa yang berlaku. Saya pernah ternampak ada sesuatu kecil sebesar telapak tangan saya, warnanya hitam, berlari dari bilik saya keluar. Ataupun keluar dari bilik saya lah. Itu mungkin cara yang lebih tepat lagi lah, kata Cik Suhaimi. Jadi Cik Suhaimi pernah nampak sesuatu makhluk yang kecil sebesar telapak tangan lari keluar dari biliknya tengah malam apabila saya sedang tidur. Kisah ini berlaku apabila saya dapati wang simpanan yang saya simpan. Saya ni seorang peniaga. Balik daripada kedai meniaga, balik rumah mesti tak sempat untuk pergi ke bank. Kalau sempat kadang-kadang tak mengantuk, saya akan singgah. Tapi lazimnya dah penat sangat nak pergi bank pun ataupun nak pergi ke bank pun saya malas. Saya akan simpan duit hasil pencarian pada hari tersebut masuk dalam laci dan tidur. Isteri saya pun buat macam tu. Tapi kebelakangan itu duit kami asyik hilang. Yang hilangnya kadang-kala $50 sampai 4-5 keping.
Jadi rakan-rakan MJ12, saya dinasihatkan oleh seseorang untuk taruh satu kacang hijau, beberapa kacang hijau dan juga satu pisau lipat di dalam laci tempat saya simpan duit. Katanya mungkin kerja tuyul. Jadi saya pun letaklah pada hari pertama, hari kedua, dah berhari-hari kisi. Saya pun dah lost track berapa lama kacang hijau dengan pisau dalam laci. Tapi saya tak ingat sebenarnya berapa lama saya letak dalam sana. Sampailah satu malam tu macam panas. Dah hidupkan kipas pun panas. Jadi apa yang berlaku, saya tersadar sepertiga malam. Bila bangun, saya terperasan macam ada benda kecil sebesar telapak tangan lari laju keluar dari bilik. Meremang bulu rumah saya, Kisi. Tapi nampak pantas. Tak dapat kejar pun. Siapa nak pergi kejar, Kisi? Selepas kejadian itu, barulah saya percaya yang mungkin ada makhluk tuyul. Barulah penat ataupun tidak, saya akan pergi simpan duit di cash deposit machine sebelum pulang ke rumah. Terima kasih, Casey, dan selamat tengah malam. Okey, rakan-rakan MJ12, terima kasih di atas kesetiaan anda bersama saya. Dan saya jumpa anda esok malam dalam Kelab Kelakar Seram 10 sampai 2 pagi.